Okay, so hello, Assalamualaikum, and salam sejahtera to our viewers that took the time to tune in memandangkan hari ini public holiday di beberapa negeri kan. Jadi happy Thaipusam to all those who are celebrating walaupun tak boleh berarak hari ini, tapi saya harap semua is staying at home. Jadi hari ini nak slot santai-santai saja, we will be having our HSE talk organised by My Shekar Group. So we are a training provider that provide environmental courses for CPD and safety courses for CEP. Kami juga bakal ada beberapa digital conferences untuk dua-dua CPD dan CEP. Jadi rajin-rajinkanlah diri, tengok post di page kami ataupun pergi ke website di mysheka.com. Kami juga penyedia latihan yang dilantik secara rasmi oleh Perkeso. Jadi kalau baru hilang kerja, kena retrench, boleh hubungi kami untuk program latihan kami yang pelbagai. So without further ado, tanpa melengahkan masa, guest speaker untuk HSE Talk pada kali ini adalah Encik Aziz bin Abdul Hamid ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Aziz. So beliau merupakan safety coach yang mempunyai pelbagai qualification experience. Dia ada 25 tahun of experience dalam various industries untuk managing HSE ni. Jadi dia ada lead auditor dalam management systems, qualification ini daripada QSA International Australia, associate tripod participant, registered in the UK, professional learning facilitator, TTT competent and HRDF certified. Jadi saya nak menjemput Cikgu Aziz untuk masuk ke dalam live kami. Hai. Waalaikumsalam Cikgu Aziz. Sihat hari ni? Yep, alhamdulillah. Alright. Jelas suara ya. Jadi untuk hari ni topik kita untuk this HSE talk adalah 3 steps to team culture change. Jadi Cikgu Aziz, ada apa-apa yang kita boleh talk about tak dalam ni? Ke nak saya tanya soalan dulu? Rasa tanya soalan terus lah. Okay, jadi soalan pertama saya, what is safety culture? Macam mana kita nak tahu definisi safety culture ni apa? Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera sidang pendengar semua. Khabar semua hari ni hari cuti setengah-setengah tempat Okay, soalan yang bagus tadi. Kalau kita tengok dalam kamus-kamus keselamatan safety culture ni ada lebih daripada 40 definisi lah. Lebih daripada 40 definisi. Dan saya suka gunakan definisi yang biasa saya gunakan, iaitu bila sebut apa tu safety culture, kita selalu sebut the way we do things around here. Bagaimana kita buat sesuatu di sekeliling kita lah. Sebagai contoh, bagi mudahkan kefahaman, contohnya ialah bagaimana budaya kerja kita, berancang atau tidak, bagaimana budaya kita menyelesaikan masalah, adakah secara yang agak sempurna ataupun secara lebih kurang, budaya tegur menegur, intervention, tegur menegur, budaya menguruskan tempat kerja, kemas tak kemas, budaya kita menguruskan masalah, ataupun budaya pelaporan, itu semua contoh-contoh budaya-budaya yang kita boleh describe sebagai budaya keselamatan dan dia juga merupakan part of organisation culture. Organisation culture ni besar kan, so safety culture is part of it. Dan bila kita bincang tajuk ini berkaitan dengan team, definitely kita akan bercakap tentang team yang ada hubung kait dengan keselamatan dengan keselamatan. Okey, di sana ada beberapa analogi yang saya boleh gunakan, analogi mudah yang saya boleh gunakan. Antara analogi mudah yang kita boleh gunakan ialah kita kaitkan budaya keselamatan, budaya itu sendiri dengan onion, dengan bawang. Okay. As we know, culture is like an onion. Dia ada banyak layer. Dia ada layer dalam, layer luar dan seterusnya. Yang kita mungkin nampak ialah daun yang keluar mungkin, atau layer yang di luar. Tapi hakikat sebenarnya, kalau kita nak menyelesaikan masalah budaya, kita tidak boleh selesaikan elemen di luar itu saja. Kenapa? Kerana budaya tersebut dibina oleh beberapa lapisan lah. Contoh, kalau kita tengok bawang itu sendiri. Okay, lapisan yang paling dalam kita boleh andaikan seperti belief and value, sistem nilai dan juga sistem kepercayaan. Itu penting tuan-tuan. Apa yang berada di dalam tu yang akan lahir di luar.
Seterusnya kita ada layer yang dinamakan goal and vision. Kita ada matlamat, kita ada vision. So kalau sebuah organisasi itu ada matlamat yang betul, maka definitely kita akan nampak hasilnya pada apa yang berada di luar tu nanti. Jadi itu beberapa andaian yang kita boleh gunakan. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan ingat, kalau tanya tuan-tuan apa tu culture atau safety culture, kita boleh bayangkan bahawa culture ni bukan benda yang di luar semata-mata, tapi ia dibina oleh beberapa komponen. Dan gambaran yang paling mudah ialah culture ialah kita kaitkan dengan bawang. Ada juga orang mengaitkannya dengan iceberg, air batu. Apa yang kita nampak tu tip yang timbul, tu yang kita nampak. Tapi hakikat sebenarnya lebih daripada itu lah. Lebih daripada itu. Ada soalan daripada viewers ke? Okey, mungkin belum. Okey, tak apa, kita teruskan dulu, Cikgu Aziz. Yep. Okey, jadi untuk kita dah tahu kan safety culture ni kan. Jadi macam mana kita nak tahu kalau safety culture ni, safety culture yang kita ada sekarang tak bagus? Okey. Agak-agak Crystal, apa cara dia nak kenal? Saya sedikit terasa lah bila cik cakap tadi pasal nilai kan. Sebab bagi saya indikator tu saya akan tengok pada nilai. Katakan kalau ada accident kiranya tak bagus lah. Betul tak ke? Tak tepat. Okey, itu yang biasa kan. Banyak kita melihat indikator safety culture ni berdasarkan kepada numbers. Yes. Nombor. Berapa kita dapat dia punya incident rate, berapa punya severity rate. Okey, bagi saya bila kita fokus pada numbers, numbers ni ialah satu benda yang sangat mudah untuk kita manipulate. Kita manipulate the numbers. Kita nak dapat nombor rendah, senang saja kita adjust je. Saya pernah bercakap dengan sekumpulan pekerja di sebuah syarikat bila saya buat audit. Saya tanya dia macam mana nak capai kemalangan sifar. Dia kata pada saya, mudah je encik, macam mana? Jangan report kemalangan. As simple as that. Don't report any accident. Then you can achieve it. Okay, so saya cuba ringkaskan gejala atau simptom. So ada lebih kurang 7 simptom lah. 7 simptom ataupun 7 indikator. Kalau bahasa Melayu kata apa? Indikator. Okay, ada 7 simptom. Okay. We are not talking about apa ni, kita tak cakap pasal numbers, tapi saya cakap benda-benda yang lebih apa ni, orang kata lebih bersifat, mungkin kita rasa macam subjektif, but we can feel it. Okay, gejala yang pertama atau simptom yang pertama, safety doesn't start at the top. Mana safety tidak bermula daripada atas. Bila contoh paling mudah, bila a team of management, a team of supervisors masuk ke dalam tempat kerja kita, mereka gagal untuk bagi contoh yang terbaik. Pekerja memang pakai full set, everything, all gears pakai, helmet, lamah dan sebagainya, tapi kadang mereka ni orang-orang yang break the law. Jadi tanda yang pertama ialah safety doesn't start at the top. Itu yang pertama. Tanda yang kedua ada kaitan dengan communication. Okey, yang paling mudah tuan-tuan, hari ini bila kita bekerja, pengalaman saya bekerja tuan, saya bekerja dalam sektor swasta lebih kurang 25 tahun. Okey, so saya sering berjumpa antara isu yang timbul ialah people work within the silo. Ada silo A, ada silo B, silo C, dan mereka rasa selesa. Mereka pentingkan diri mereka saja, mereka pentingkan tim mereka saja, mereka pentingkan department mereka saja. Sedangkan safety yang sebenar is about culture. Bila kita bincang safety, kalau tanya apa tu safety, we can simply say that safety is a good teamwork. Jadi isu yang kedua ialah mereka bekerja dalam silo, so ia ada kaitan apa? Dia akan ada kaitan dengan the communication. The communication part will be fail, akan berlaku kegagalan. Communication part will fail, the teamwork juga akan berlaku kegagalan. Okay, the third one, yang ketiga, indikator ketiga yang kita boleh nampak ialah underreporting. Tadi
Cik Crystal share dengan saya tadi tentang statistik kemalangan. Yes. So gejala ketiga ialah benda berkaitan dengan underreporting. Kemalangan tidak dilaporkan. Ataupun lebih parah lagi, they try to downgrade the accident supaya nampak cantik. Downgrade. Contohnya kalau kes tersebut sepatutnya dijadikan sebagai kes hospitalization, dia downgrade supaya nampak this is just a first aid. So ni biasa kita jumpa. Itu gejala ketiga. Gejala keempat ialah shame and blame lah. Gejala salah menyalah. Dan siapa yang kita salahkan selalu ialah pekerja lah. We always simply say that people people error kan, pekerja cuai. Itu jawapan yang sangat mudah kita lontarkan lah. So we placing a blame, budaya saya menyalah. Yang keempat is something to do with cost. Setengah-setengah syarikat kadang dia punya tumpuan lebih kepada profitable. Saya tak salahkan profitable punya fokus. But you need to put some effort pada safety. Safety still required some cost. Ada satu survey dibuat kepada pekerja. 4 perkara yang pekerja nakkan daripada seorang pemimpin. 4 perkara yang pekerja nakkan daripada seorang ketua. Disimpulkan dalam perkataan DART. Nanti kita dengar DART. DART ya? Okay. DART, dat yang terbaling tu, dat. Okay. So survey itu menunjukkan ada 4 perkara yang pekerja mahukan daripada seorang ketua. Pertama ialah D ialah direction. Yes, dat. D ialah direction. They want to have a clear direction. So direction yang penting, kalau safety lah. Macam mana kita ni? We want to have a clear direction on safety. On what? Okay, kita tak nak ada kemalangan, kita tak ada risk behavior. So it need to be clear. Management must be clear on that. Yeah. Yang kedua ialah appreciation. They want management to appreciate. So apa maksud appreciate? Catch people when they do thing right. Tangkap pekerja bila mereka buat benda yang betul. Ni memuji lah. Yes. Hari ni kita banyak buat tangkap pekerja bila mereka buat benda yang salah. Kadang yang salah tu ialah 1 atau 2 kes. Tapi yang baik tu banyak. So what pekerja suka ialah dia nak catch people bila mereka buat benda yang betul. Ni kadang rare, jarang kita ambil kesempatan. That's why kadang orang kata safety ni tak ada kerja lain macam polis. Yeah. Jadi second one. The third one is respect. Respect. They want to be respect. Mereka dihormati. Treat as a human being. Dan yang keempat ni ada kaitan dengan profitable tadi. They want what? They want to have a tool and resource. Jadi jika tidak ada tool and resource, bagaimana kita nak move forward? Bagaimana kita nak buat pembetulan dan sebagainya? Jadi mau tak mau sebagai ketua, sebagai majikan dan sebagainya, they have to accept this. People need that. Mereka perlukan benda ni untuk mereka perform. Okay, jadi isu dia apa? Cost cutting. Cost cutting. Okay, tanda yang keenam yang kita boleh sebutkan ialah there is no follow up. Kita bincang macam nak gak, kita senaraikan action plan, tapi hakikat sebenarnya kita tak buat improvement. We are not perform any improvement. No action, talk only, NATO. Pernah dengar kan NATO? No action, talk only. Yes. Okay. And then the last one, tanda ketujuh yang saya boleh sebut ialah they fail to value people. Mereka gagal menghargai manusia. So that's why dia tidak ada elemen appreciation, dia tidak ada elemen respect dan sebagainya. Sebab apa? Kerana bagi mereka buat andaian manusia ni tak lain mereka ialah one of kita punya, kalau bahasa kasar kata apa? Kalau kita di kebun, di sawah padi sebagainya, mereka ni macam lembu lah. Kena tarik saja. So they have to do a job like that. Tidak. Kena ingat. So benda ni ada 7 tanda yang kita boleh simpulkan indicator of the poor safety culture lah, which is safety is not from the top, poor communication,
underreporting of accidents, placing the blame, cost cutting, not follow up for any improvement, and also not valuing employees. Okay. Then for conclusion of this definition, apa yang saya boleh simpulkan, poor safety performance, bila sebut poor safety performance, actually is a symptom of a misfiring culture. Poor safety performance is a symptom of a misfiring culture. Culture yang kita menghentam saja letak, dan at the end of the day we get a bad result. Saya serahkan pada Cik Crystal lah. Okay. Jadi disebabkan culture ni, kita dah terbiasa dan kita teruskan je buat sebab kita terbiasa. So problem-problem yang sedia ada masih tak dapat solve lagi. Macam tu kan Cik? Yes, okay. It become habitual. Yes. Okay, jadi we have one question from our viewers. Jadi dia tanya, apakah peranan majikan untuk membentuk safety culture di tempat kerja? Okay, peranan majikan. Okay, we still get back to, kalau kita kita refer to law kan, kita still get back to section 15 lah. Section 15 kurungan 1 dan section 15 kurungan 2 lah. Maknanya nak lebih detail lagi dalam 15 kurungan 2 tu is very clear lah. Dia kata to provide plan and maintain a system, plan and a system of work. Section 15 kurungan 2 kurungan C ada mention tentang to provide information, supervision, instruction and training. So perkara tersebut kita boleh kita jadikan sebagai salah satu elemen di dalam safety culture. That means a good safety culture, coming with a good safety culture, dia akan ada elemen-elemen seperti latihan yang bagus, dia akan ada elemen-elemen seperti supervision yang bagus. So we can refer back to section 15 kurungan 1 dan kurungan 2 as a keeping reference. Okay. Alright, thank you Cikgu Aziz. To Mr. Amza, I hope that answers your question, dapat menjawablah soalan Cik Amza tadi kan. Alright, so saya nak move on. Saya ada okay, katakanlah dalam tempat kerja saya kan, dengan simptom-simptom yang Cikgu Aziz dah list down tadi, saya dapat identify, okay, saya ada masalah ni. Saya ada dalam 5 ke 7 masalah yang antaranya dah listed kan. Jadi macam mana saya nak start untuk change the culture? How do I start that? Yeah. Okay, terima kasih Cik Crystal. So bagaimana nak bermula? So tu yang menjadi tajuk perbincangan kita pada hari ini lah, iaitu 3 steps, 3 perkara. Sebelum tu saya nak ucapkan Waalaikumsalam kepada Cik Puan Ros, saya daripada Terengganu. Saya ex apa ni, beliau dah ketangan kualiti alam, alam syarikat air tu di Selangor. Cik Amza, okay, terima kasih kerana datang pada hari ini. Okay, ada 3 step. Okay, saya ringkaskan dahulu. Yang pertama, step yang pertama ialah we have to identify the culture you need and what is the reason why. The strong why. Itu yang pertama. So identify the culture you need and why we need that. Itu yang pertama. Yang kedua ialah we should able to identify the behavior that create that culture. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah in every culture, in every behavior yang kita nak establish tu nanti, we need to identify apa yang kita perlu buat, atau what we need to do to influence that behavior. Okay, let me start from the first one. Okay, yang pertama ialah identify the culture you need and why. Okay, untuk tu saya nak share gambar. Boleh saya share? Boleh, okay. Saya akan add to Aziz. This one. Okay. Ini satu gambar yang saya terima lah beberapa tahun yang lalu lah. Saya rasa dalam more than 5 years lah, lebih dari 5 tahun yang lepas lah. Gambar ni
Jika ni masa ni kita buat program program BBS dan people sharing this picture with me lah. Ini berkongsi gambar ni dengan saya lah. Okay, Cik Crystal, kalau you nak gambar ni how are you going to describe budaya yang ada dalam gambar ni? Satu, saya rasa diorang semua dah biasa sebab diorang semua macam tengok dan tolong saja walaupun benda ni unsafe, tapi saya rasa semua dah terbiasa buat benda macam ni. Itu satu. Dua, saya tak dapat nampak ada orang yang supervise. Okay, itu dua sajalah yang saya nampak. Okay. An episode ni lah. Yes, observation yang bagus. Boleh tak saya sebut budaya kerja yang tidak selamat? Yes. So budaya kerja yang selamat. Okay. So first thing first, kita kena jelas apa yang kita nak ubah. Apa yang kita nak ubah. Okay. There's three things. Ada 3 perkara yang ada pada step yang pertama. Ada 3 perkara yang ada pada step yang pertama. Okay. So in order for us to describe apa culture lain yang kita nak bentuk, maka kita kena jelas pertama mengapa kita nak ubah culture tersebut. Contoh kalau this is what we going to see, ni gambar ni yang kita nampak budaya kerja yang tidak selamat, kita kena jelas mengapa saya nak ubah benda ni. What is the reason? Why? Mengapa? So kalau Cik Crystal, apa alasan Cik Crystal akan berikan? Mengapa? Mengapa cara ni cara cepat mungkin? Cara cepat. Okay. So mengapa nak kena ubah ni? Why you want to change it? Why we want to change it? Because it affects the safety of the employees. It brings down the KPI perhaps. Dia akan menambahkan nombor dalam kita punya accident rate tu. Okay, menarik. Bila you mention tentang numbers, so this is always happen. Bila kita nak ubah, kita selalu bagi alasan we want to achieve a good KPI. Yes. Take note, KPI is not personalized. KPI is belong to organizations. KPI is not belong to this guy. Kalau kita tanya budak-budak ni semua ni, tak peduli KPI tu. Yes, it's just a number. Dia kata I have break the number has been break before. Yeah. Jadi we must create a strong why di sana. So the strong why yang kita boleh create is something to do with them. Apa jadi kalau berlaku kemalangan pada mereka? Okay. Apa akan jadi pada keluarga mereka? Bagaimana kawan-kawan mereka di tempat kerja tu nanti? So kita kena jelas kenapa kita nak ubah benda ni. Kita mesti create a strong why which is relate with the people. Okay. Clear? Yes. So we have to it to those who are actually doing the work dan bukan sekadar untuk jaga nama company. Yes, because kita selalu tengok, kita selalu aim pada benda yang why kita ni, why yang tidak deep lah. We need to be deep, mendalam. Okay, yang kedua, apa yang perlu ada dalam identify the behaviors and why. Mengapa kita terlintas untuk ubah benda ni? What was happened recently that trigger us to do these changes? Kita kena marah ke? Kita kena complain with the client ke? Kita kena penalty with Doge ke? So benda-benda ni penting, tuan-tuan. Wherever we want to change, kita mesti ada alasan-alasan yang kuat. Jadi kalau alasan-alasan yang ringan-ringan, tuan-tuan, dia tidak akan ada lah, tuan. Jadi mesti ada alasan-alasan yang kuat. Sama ada alasan-alasan luaran, bagi pekerja should be alasan dalaman, tapi bagi kita should be ada alasan-alasan luaran. So selalu saya lihat kadang bila berlaku mereka hendak buat perubahan, alasan yang mereka akan berikan yang strong saya nampak, sangat kuat yang mereka akan berikan ialah selalunya lah complaint from a client. We have a series of complaint. So itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah bila kita nak ubah tu nanti, apakah benefit pada pasukan yang ada? So benefit dia should be a teamwork. Benefit dia ialah ringan berat sama dipikul, ringan sama di cincang. Yes. So benefit yang positif. Yeah. Kita tanda, that's why orang kata safety is a teamwork.
Jadi bila kita buat safety sepatutnya kita mesti seronok. Hari ni safety tidak lihat sebagai satu benda yang menyeronokkan tuan. Benda yang menyeronokkan. Tengok kilang kita ada yang tak macam dalam gambar ni. Okay, so tu step yang pertama. Jadi step yang pertama ialah kita kena tahu, identify the culture yang kita nak ubah dan apakah sebabnya. Dan sebabnya mesti strong why atau mesti big why. Big why pada company and big why pada team yang ada tersebut. Okay, so tu step yang pertama. Step yang pertama. Okay, step yang kedua apa pula kita kena buat? Okay, kalau kita tengok dari segi besar macam ni, we can see the big picture ni, big picture. So what we need to do ialah kita kena list down apakah behavior yang perlu ada untuk menghasilkan budaya yang baru. Okay, kenapa saya kata behavior? Kerana behavior can be observed. Behavior boleh kita nampak. Tuan-tuan tengok dalam gambar ni, tuan-tuan boleh nampak tak behavior apa yang mereka sedang buat? You akan nampak kan? Okay, ada sedang berdiri, ada sedang berdiri di atas forklift. Forklift driver yang komit membuat kerja dalam keadaan yang tidak selamat. Seorang berdiri berhampiran dengan forklift. Itu semua ialah behavior. Behavior ialah satu benda yang kita boleh nampak. Jadi step yang kedua dalam nak mengubah team culture ialah kita kena jelas apakah behavior yang kita nak ubah. Agar budaya baru yang kita nak bentuk dapat kita lahirkan. Sebagai contoh tuan, kalau kita nak wujudkan budaya kerja selamat, maka behavior yang penting apa dia? Toolbox talk, itu yang pertama, toolbox talk. Bekerja setiap hari mesti ada JSA and high reg, we need to prepare that. Bila bekerja mesti gunakan peralatan kerja yang betul. Kita kena pakai helmet, PPE yang sesuai. Kita mesti follow SOP. Itulah contoh-contoh behavior yang kita boleh nampak. Yang kita boleh nampak. Okey, terima kasih Cik Izam, jinjing tadi. Okey, benda-benda yang kita boleh nampak. So this is very important. We should able to observe behavior baru yang kita nak bentuk. Jadi kalau tuan-tuan nak ada kerja yang selamat, so you should able to list down all the behavior yang terpuji. Okay. Tu di samping itu juga kita kena ingat juga ialah apa yang sebenarnya kita nak dengar daripada orang lain. Sudah pasti nak dengar apa? Cik Kristel, apa yang tak dengar daripada orang lain? Apa yang kita tak dengar daripada orang lain? Apa yang kita nak dengar daripada orang lain? Saya nak dengar pujian biasanya. Yes. Kita mesti nak dengarkan pujian. Kita dengar daripada mereka kata apa? Wow, pekerja you sangat bagus lah. Follow SOP, ada high reg. Kita nak dengar benda tu. Jadi bila sebut list of behavior tadi, so kita nak dengar apa? Behavior apa yang kita nak dengar daripada orang lain? Mereka memuji tentang tingkah laku pekerja kita. Dan yang paling penting sekali lah, behavior yang kita nak senaraikan ni lah behavior yang kita nak bila kita tidak ada di tempat kerja, benda tu diteruskan. Hari ni kan safety ni orang kata apa? Hari Isnin sampai hari Jumaat safety. Hari Sabtu Ahad tu safety yang lain pula. Jadi kita nak behavior yang kita senaraikan tu lah behavior yang kita nak nampak, tak kira lah hari bekerja ataupun di hujung minggu. Jadi untuk step yang kedua ialah senaraikan behavior yang kita rasa boleh membantu di dalam mencapai budaya tersebut. Dalam mencapai budaya tersebut. Okay, saya berhenti dulu di sini. Ada apa pertanyaan? Sekarang ni boleh? Kita bawa step yang kedua. Ya. Jadi sementara menunggulah kan kalau ada soalan. Tadi nak recap lah. Yang paling penting antaranya untuk safety culture ni adalah positive reinforcement. Okay. Betul. Kita tak bolehlah nak teruskan dengan nampak salah tegur. Kita kalau nampak yang betul pun kita kena puji untuk start untuk initiate the culture of diorang walaupun tak ada orang monitor, diorang still akan buat benda tu sebab diorang rasa bagus bila dipuji. So that is something that helps them in
uh, having a good behavior? Yeah, there's something to do with DART tadi, DART, dan something to do dengan step yang ketiga. I see. Something to do with step yang ketiga. Okay, jadi step yang pertama tadi ialah we need to be clear dengan apakah budaya baru yang kita nak bentuk dan what is the reason why. Step yang kedua ialah budaya baru tersebut kita kena senaraikan dia punya behavior tersebut. Kita kena senaraikan behavior tersebut. Dan sekarang kita masuk pada step yang ketiga, iaitu apakah benda-benda yang influence that behavior. Apakah strategi yang kita boleh gunakan supaya setiap budaya yang kita senaraikan, setiap behavior yang kita senaraikan dapat kita laksanakan. Contoh. Kalau saya sebut tentang kita nak setiap pagi pekerja membuat toolbox. Setiap pagi pekerja membuat toolbox. So apakah strategi atau apakah influence, benda yang boleh influence behavior tersebut? Satu, mungkin kita nak pastikan supaya pekerja, leader mesti dilatih. Leader mesti dilatih bagaimana nak buat effective toolbox. Sahabat semua kena ingat tuan-tuan semua, satu perkara penting dalam section 15-2-C ialah memberi arahan, instruction. So you need to be an effective instruction. Kedua, bagi memastikan toolbox tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, kita mesti mampu untuk modeling culture tersebut, modeling behavior tersebut, bagikan contoh. Contohnya kita buat demonstration. So tu antara perkara strategi yang kita boleh guna. Saya boleh rumuskan di sini apakah benda yang apa faktor-faktor yang boleh influence behavior yang baru. Okey, yang pertama banyak soalan tu nanti kita akan cuba jawab soalan tersebut. Yang pertama ialah what we can do now ialah hire people with the right values and attitude. Penting hari ini supaya dalam kita membuat temu ruga pekerja baru, kita should start review elemen tentang value dan attitude. Dan nanti pada penghujung nanti saya akan bagi sedikit input bagaimana kita boleh laksanakan perkara tersebut. Jadi kita ingat how to influence dia, hire people with the right values and attitude yang pertama. Kedua, strategi yang kita boleh gunakan ialah communicate the behavior that we want. Apakah behavior baru yang kita nak? Contohnya, untuk mewujudkan budaya kerja yang selamat di tempat kerja, kita nak pertama, kita mesti ada budaya laksanakan toolbox pada setiap pagi. Kedua, setiap pekerjaan dilakukan mesti ada GSA atau mesti ada high rank. Ketiga, pekerja mesti gunakan PPE. Jadi, we should able to communicate behavior yang kita nak. Ketiga, we should able to model the behavior that you want to see. Kena ingat, kadang-kadang kita cakap tak serupa apa yang mereka faham. Jadi kita able to model, tunjukkan contoh. Di situ peranan sekarang ni, peranan gambar, peranan video, supaya mereka jelas apa yang kita describe. Macam tadi kan, kalau saya tadi cerita tapi ada gambar, susah nak faham. Jadi kita kena modelkan, itu yang ketiga. Yang keempat ialah be observant. Nampak saja pelanggaran behavior yang dilanggar, kena cepat-cepat respon. As a team leader, kita kena cepat-cepat respon. Jangan kita diamkan diri. Pasal apa? Silent is consent. Diam tanda setuju. Jadi satu penyakit dengan ada ni, nampak benda tak betul, the corner pergi tempat lain. This is an issue. Dia close one eye. Tak boleh. Pasal apa tuan-tuan kena ingat. Bila kita diamkan diri, pekerja akan describe that is okay to do things like that. Pasal apa? Bos tak pernah tegur. Jadi ingat. Yang kelima tadi, reinforce the right behavior. Tadi Cik Kristia ada sebut tadi tentang puji, positive enforcement, recognize effort yang dibuat. Yang seterusnya ialah kita juga kena faham what is the cause and motive. Apakah sebab perbuatan yang tak selamat itu wujud dan apakah motif yang sebenar. Ada banyak sebab lah, kadang shortcut, kadang tools tak disediakan. So we need to understand that. Dengan kata lain, we need to do some investigation lah, to dig more kenapa kelakuan tersebut berlaku. Dan tuan-tuan kena ingat, kita selalu hari ini melabelkan orang cuai. But we must understand, cuai ni sebenarnya adalah satu simptom. Cuai is a symptom, tanda. Cuai boleh berlaku oleh banyak sebab.
mungkin kerana faktor individu, tapi juga ada faktor-faktor environment yang kita kena consider. Lagi yang kita boleh buat ialah kita kena consistent on our response. Bila pekerja ada good behaviour, kita kena always consistent lah. Kadang kita puji sekali-sekala, sekali dalam setahun, tak edit. Kita kena recognize continuous. Sama juga, kadang kita tegur orang, bila buat inspection kita tegur. Tak buat inspection kita buat bodoh, tak boleh. So we need to be consistent. Dan yang last kali saya cadangkan ialah we need to inspire our workers. Hari ni tuan-tuan, kita banyak benda yang kita buat ialah dia beritahu orang lesson learn of accident. Saya tak kata lesson learn of accident tu tak bagus, tapi why don't kita buat juga sharing of success story of good improvement. Kongsikan cerita-cerita menarik, cerita-cerita kejayaan yang dilakukan oleh pekerja. Jadi orang tak akan kata orang safety ni polis semata-mata. Jadi itu perkara yang kita boleh buat. So the third step actually ialah kenal pasti perkara-perkara yang kita boleh influence behavior baru, iaitu in other word ialah kita atur strategi-strategi bagi menyokong behavior baru yang kita nak perkenalkan. Okay, saya berhenti di sini. Okay, jadi sementara tu kita ada beberapa soalan ya from our viewers. Jadi ada Encik Nur Hisham Selamat. Dalam pelaksanaan BBSP bagi memecah culture otak yang apakah elemen yang perlu ada dalam BBSP? Saya boleh tunjukkan ya dalam sini. Alright. Okey, soalan yang bagus. Encik Nur Hisham ni daripada Johor. Beliau antara trainer yang kalau expertise yang paling utama ialah berkaitan dengan forklift, is expertise lah. Okey, BBSP kadang saya dulu panggil buat-buat sibuk. Program buat-buat sibuk. Okey, BBS behavior based safety lah. Kalau tak salah kefahaman saya. Okey. So apakah elemen apakah elemen yang perlu ada dalam BBSP? Okey. Ada beberapa perkara yang kita boleh wujudkan dalam BBSP. Elemen yang pertama yang kita kena ingat ialah setiap benda kebaikan yang kita nak laksanakan dalam organisasi really need to have a good support from the management. Apa saja inisiatif yang kita nak buat, tanpa ada management berada di sana, kita tidak akan dapat buat dengan baik. So in other word that we need to sell this product perkara ni kepada management. They need to buy this. Mereka kena membeli perkara tersebut. Itu satu. Itu satu. Itu penting. Kedua, macam saya sebut tadi lah. Saya sebut tadi pasal behavior kan. Untuk program BBS juga sama juga. Kerana BBS ni selalunya dia akan relate dengan critical behavior. Tingkah laku yang critical. Yang mana kalau tidak ada, maka kemalangan akan berlaku. So the best program ialah we should able to list down all kind of behavior. Contoh, kalau kita bercakap pasal forklift driver, maka apakah behavior yang perlu ada bagi seorang forklift driver? Contoh, kena buat pemeriksaan forklift. Okay, bila forklift bergerak, kena gunakan horn. So benda-benda ni kita kena ada. Okay, the third one yang kita boleh consider juga dalam behavior based safety ni adalah element of observation. Bagaimana kita observe, teknik kita observe. Teknik kita observe dan juga teknik intervention. Pasal dalam BBS ada setengah orang kata program-program tegur menegur kan. So bagaimana teknik kita nak menegur pihak yang seterusnya. Dia orang kata kalau tidak ada kehendak untuk disenak mendengar, so susah bagi kita. Jadi teknik yang ketiga ialah perkara ketiga ialah on the intervention part, observation and intervention. So elemen keempat nanti ialah bila you dah ada finding tersebut, so how you going to do with the data that you have? Apa yang kita boleh buat dengan data-data yang kita ada? Okay, saya rasa setakat dulu saya jawab untuk soalan tersebut. Okay. Lagi soalan lain? Soalan lain ni daripada Cik Nur Amanina Zainal. Okay, can we say the best safety culture provide higher? Okay, conclusion yang bagus. Salah satu perkara yang penting kalau tuan-tuan
Pernah dengar tak safety culture ladder? Safety culture ladder, dia ada 5 level safety culture. Okay. Okay. Semakin tinggi culture tersebut, kita akan nampak bahawa di sana akan ada what we call it sebagai information sharing, perkongsian maklumat. Maksudnya apa? Semakin tinggi culture yang ada, perkongsian maklumat akan jadi lebih baik antara orang bawah dengan orang atas. Mengapa benda ini berlaku? Antara sebabnya ialah kerana trust, percaya, dan sebab yang lain adalah kerana engagement. Kerana ada engagement. Kerana ada engagement, mana ada interaksi antara dua pihak. A good safety culture, yes. Salah satu ciri good safety culture, kita akan nampak a good engagement antara orang bawah dengan orang di atas. Tidak ada rasa takut untuk bersuara. Mereka akan berani untuk bercakap. Dia berani to voice out. Kalau hari ini apa yang berlaku tuan-tuan, kadang berlaku ialah when there's a bad safety culture, mereka tak berani bercakap secara berdepan, tapi mereka selalu kadang upload status dekat WhatsApp misalnya. Okay. Atau upload status dalam Facebook misalnya. Kerana mereka merasakan aku tidak ada engagement yang baik, aku tak nak describe. Tetapi definitely kalau you ada safety culture yang baik, engagement is really there. Yes, even engagement ialah salah satu indikator yang kita gunakan dalam nak describe whether we have a very good safety performance, safety culture or not. And safety performance is a result of having a good safety culture lah. Mana kalau kita ada safety culture yang bagus, definitely kita akan ada safety performance yang baik. The numbers is always great. Okay. Yeah. Lagi Okay. soalan? Yes, Cikgu Aziz ada masa lagi ke untuk satu lagi soalan? Okay, boleh kita raikan soalan tersebut. Yes. Jadi ni daripada Cik Nur Hizam juga ya. Okey. Dalam nanti best program juga kita terapkan keperluan dan kehendak yang dinyatakan dalam clause 5 leadership commitment dan workers participation clause 3. Oh ni Cik Nizam kita ni dia cakap pasal ISO 45001. ISO 45001 itu susah orang. 45001. Okay, system management system. Okay, I would like to say like this lah. BBS satu perkara, sertifikasi satu perkara lah. Okay. BBS telah digunakan untuk menyokong safety culture punya effort. So BPS selalu dipilih sebagai itu. Hari ini ada orang sebut kadang dia kata sebab apa? Safety conversations. Untuk support ni a good culture. Okay. Untuk mencapai safety culture, untuk memastikan safety culture itu dapat menghasilkan satu benda yang baik tuan-tuan. I really like to use this. Mungkin sedikit lari daripada apa yang cuba Cik Izam sebutkan tadi, tapi saya sangat-sangat bersetuju safety culture yang baik bergantung kepada juga elemen of leadership. Sebagai contoh yang mudah tuan-tuan. Okey. Cikgu Aziz, kami tak dapat dengar lah audio Cikgu Aziz. Hello? Cikgu Aziz?
Clear tak Boleh dengar? Baru dapat dengar balik ya Cikgu Aziz. I see, betul lah, saya dapat ada message audio missing tadi. Perlu ke saya ulang ni atau tidak? Boleh juga. Yes. Okay, saya ulang semula soalan yang diajukan oleh Cik Hizam tadi soalan oleh Cik Hizam tadi, mudah saja lagi ni Saya cuba uraikan begini tu Okay, kita ada 3 perkara penting dalam organisasi. Kita ada pekerja yang minta maaf Okay, kita ada 3 perkara yang penting Pertama ialah kita kena ada minda dan juga mind and heart. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena ada perbuatan yang baik, dan yang ketiga kita kena ada peraturan. Kita ada peraturan. Okay. Manakala yang Cik Izzah sebut tadi ialah disebut tentang ISO 45001, is a system. Ialah perkara yang ada yang ialah bekas. Jadi benda sebut mesti berada dalam bekas yang baik. Bekas yang baik is a system. Tanpa sistem yang baik, 3 perkara ni tidak boleh dilarutkan dengan bagus. So what we need to do? Maka kita perlukan pengacau. So pengacau di sini ialah leadership. Pengacau di sini ialah leadership. Jadi gabungan 3 perkara tersebut masuk pengacau, barulah boleh menghasilkan budaya keselamatan yang baik. Jadi apa yang disebutkan oleh Cik Izzam tu tepat sekali. Tepat sekali. Tanpa ada elemen of leadership, maka kita tidak akan menghasilkan budaya yang terbaik. Okay, silakan. Okay. Alright, thank you ya Cikgu Aziz. Harap dapat menjawablah soalan untuk Cik Nur Hizam tadi. Alright, kita teruskan ya untuk agenda hari ni. Alright, so kita dah ada 3 steps untuk team culture change tadi. Betul? So we identify the behavior of the big why and the big why, identify the behavior that create the culture, and also what you need to do to influence the behavior. Alright, so daripada semua ni, kalau saya nak buat team culture change, saya rasa saya tak dapat nak buat seorang. Sebagai seorang individu, saya tak akan dapat ubah a whole team's culture by myself. Jadi macam mana saya boleh recruit orang untuk tolong saya dalam membuat dan menerapkan this behavior into the team culture? Apa yang saya boleh buat? Okey, soalan yang bagus Okey, tadi 3 perkara, saya cuba recap sekali lagi tadi, 3 step yang kita buat tadi So kita jelas behavior culture apa yang kita nak wujudkan dan mengapa ia penting. Kedua, kita kena senaraikan behavior apa yang kita boleh kena buat untuk support culture baru yang kita nak cuba bentuk. Ketiga ialah apakah faktor yang boleh influence behavior tersebut supaya dia boleh sustain. Itu yang ketiga. Okey, jadi yang soalan seterusnya ialah perkara ni yang mungkin saya panggil sebagai the missing link, perkara-perkara yang kita selalu hilang, kita terlepas pandang. Okey, saya suka quote one of the talk saya dengar satu talk yang diberikan oleh, the guy's name ialah Kevin Burns. Kevin Burns ialah seorang speaker di Canada. I learn a lot with him for about 2 years. Saya belajar selama 2 tahun dengan beliau tentang safety culture and safety communication. Even saya sini ada buku, this is a book I buy from him. The title is People Work. Ini hari kita paperwork, so a people work. Okay, so apa yang diperkenalkan oleh Kevin Burns, Kev Burns, yang saya fikir setiap orang perlu ambil kira, kita kena faham begini. Safety is about teamwork. Safety adalah kerja berpasukan. So kita tidak boleh buat kerja seorang-seorang. Ya. Crystal, you boleh tepuk tangan sebelah tangan, boleh? Berbunyi tak? Tak dapat Tak dapat kan? You need another parties to be there. Yes. So maknanya apa? Kita kena ada pihak lain. Kita kena ada pihak lain. Bagi sahabat yang beragama Islam, kita juga diajar bagaimana our prophet
akan ada pengikut dia. Akan ada pengikut dia. Kita tengok mana-mana pemerintahan yang berjaya sekalipun, dia mesti ada pengikut dia. Okey, jadi sekarang saya nak bagi 5 perkara yang paling penting yang saya boleh explain, yang saya boleh katakan dia adalah sebagai level yang paling bawah sekali dalam safety leadership. Mungkin Cik Krista boleh tunjuk dokumen tersebut. Boleh, can you show that? Yes, sure. Okay, so this is it. Okay. Yeah. Yes, correct. Okay, guys, kawan-kawan semua okay, safety leadership dia ada 5 level dia ada 5 level. So ni lah level yang paling bawah sekali, high capable individual. Okay, begini, saya nak pada tahun ni, apa yang kita cuba buat pada tahun ni ialah kita mula membina individu yang berada di keliling kita. Kita boleh bermula dengan 5 orang katakan. Kita boleh mula dengan 5 orang. Okay, apa kita buat tuan-tuan? This is the table yang saya buat. This I create this table based on the speech given to us lah. Okay, so ada 5 perkara yang penting kata dalam high capable individual. Ada 5 perkara asas yang penting. Okay, yang pertama tuan, kita kena pastikan yang pekerja kita respect. Seorang pekerja yang baik adalah seorang pekerja yang respect diri sendiri dan respect orang lain. Maknanya apa? We must respect each other. Yes, correct. Itu yang pertama. Hormat menghormati penting. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita mesti care, kita mesti peduli. Dia mesti peduli. Dia mesti peduli orang lain, dia mesti peduli dia, dia mesti ambil kisah, dia kena ambil pot. Dia tak boleh isolate himself. Itu yang kedua. Ketiga ialah bila dia buat kerja, dia mesti perform kerja secara berkualiti. So kalau dia boleh buat kerja secara berkualiti, masalah akan dapat dikurangkan. So kerja tak boleh sambil lewa. Kerja tak boleh sambil done saja. Dan yang keempat, dia mesti setiap hari fokus untuk tolong orang lain. Hari ni lain. Ini hari ramai orang kena fikir apa? Siapa yang aku nak makan hari ni? Tak boleh. Kita mesti selalu fikir siapa yang aku nak tolong. Jadi kalau kita ada pekerja yang sedemikian, kalau kita ada pekerja yang respect, yang care, yang quality of work, yang fokus helping others, insya-Allah kita akan ada elemen yang kelima, which is approachable. Pekerja begini ialah pekerja yang mudah didekati. Kita cakap apa-apa pun dia dengar. Pasal apa? 4 perkara tu dah ada. Kelima ni akan jadi automatic. So what I'm suggesting, tuan-tuan boleh buat macam ini. Tuan-tuan boleh buat satu assessment. This is assessment. Tuan-tuan boleh buat scoring. Tuan-tuan senaraikanlah 5-6 orang pekerja. Mungkin kita punya staff. Kita buat assessment secara is not quantified. Kita assessment secara apa persepsi kita. Kita give a score. Based on that score, then kita buat improvement plan, dan another 6 more month kita assess lagi. Ceritanya apa tuan? Ceritanya lah untuk menjayakan tempat kerja yang budaya baik, kita perlu ada pekerja-pekerja level yang pertama. Makin ramai pekerja level pertama, makin senang kerja kita. Apa dia pekerja level pertama? High capable individual. Yang ada 5 ciri-ciri yang semakin ditingkatkan. So this is a template yang saya gunakan. Jadi dia bukan it's not appraisal, tetapi satu cara untuk kita evaluate, untuk pastikan makin ramai orang yang macam kita di sekeliling kita. Ini hari kita start dengan 5 orang, lepas tu kita kembangkan pada 10 orang, kembangkan pada 15 orang, dan kita mungkin akan dapat satu bentuk budaya lebih baik. Take note, benda ni yang kita jarang buat, because apa yang berlaku pada hari ni, we keep on recycle cara-cara lama. Einstein kata apa? Dia kata insanity. Kalau kita keep on recycle cara-cara yang sama, cara-cara yang tidak berjaya, tapi mengharapkan hasil yang luar biasa. So ayuh kawan-kawan, mari kita cuba explore cara-cara yang lebih baik supaya kita boleh selesaikan masalah yang ada lah. So high capable individual ialah salah satu solution yang kita boleh guna pakai untuk menghasilkan budaya kerja yang baik, dan bila budaya kerja baik tercapai, definitely kita akan dapat result yang baik dari segi we call about safety performance. Okay, saya serahkan pada. Okay, jadi
adalah beberapa comments dalam daripada our viewers kan, macam ni Puan Halijah ni ada dia kata break the culture orang lama selalu buat. Itu saya setujulah untuk kita improve our team culture. Dan ada lagi satu Encik Yurizam ya, betulkan biasa, biasakan yang betul. Ya, saya suka ayat tu, betulkan yang biasa, biasa yang betul. We thought that apa yang kita buat ni betul sentiasa, tidak. There's a many way untuk kita improve. So keep on improvise lah. Dan bila dah jumpa cara yang betul, kita terus carry on supaya the result will be better lah. Thanks, Encik Izam. Yes. Okay, so I think this is a wrap for our HSE talk for today. Thank you so much, Cikgu Aziz. And also viewers, if you're seeing this after the live, kalau katakan ada soalan lagi, boleh je komen kat bawah-bawah. And then bila kita ada masa lagi, saya dan Cikgu Aziz akan menjawab all the questions that you have. Alright, and also nak share yang Cikgu Aziz and My Sheikah has a collaboration, and we will be holding a 5 CEP course, which is interviewing techniques for accident investigators. So you guys can register for that soon because it will be held on 18th of February 2021. Jadi 18 Februari 2021 boleh register and bolehlah pergi ke kami punya website myshekah.com untuk register. It's online course. Yes, it's an online course. It's a 8 hours course. So sit back and relax and listen from our experienced safety coach, Cikgu Aziz. Alright, thank you everyone for joining. Cikgu Aziz, ada apa-apa yang nak tambah? Okay, terima kasih pada yang mendengar pada hari ini. So jangan teruskan usaha yang anda telah buat. Cara-cara yang tidak berkesan kita jangan repeat again, jangan recycle again. So try to explore cara-cara yang baru, dan hari ini saya telah kongsikan dengan anda 3 step tersebut, dan end up tadi saya share tentang high capable individual. So that is the first level of safety leadership. So safety leadership ialah benda yang missing selama ni. So mari kita isi balik benda yang missing, benda-benda yang hilang tersebut dengan elemen-elemen yang sepatutnya ada di sana lah. Terima kasih kepada para pendengar semua. Jumpa lagi. Alright, thank you everyone. Jumpa lagi. Goodbye.